Apa khabar diucapkan kepada semua? Alhamdulillah kalau yang di sini. Yang di sini juga sihat. Assalamualaikum Kut Syah, Linda. Waalaikumsalam. Anda berdua kelihatan mengancam pada malam ini. Terima kasih, terima kasih. Saya jumpa video YouTube yang baru. Saya memang Bagaimana nak shading hidung. Oh really? Dah lama kita tak guna perkataan mengancam kan? Perkataan itu pernah sangat popular di tahun 90-an dulu. Mengancam. Itu Yes. tahun 90-an punya Rasa. Ya. Semasa tu Halim mungkin aktif berdating lah pada tahun 90-an. Sangat aktif masa tu. Aktif. Pre-Tinder days. Okay Linda, malam ini kita akan ada sesuatu yang istimewa. Saya akan cuba share dulu di page saya untuk lebih ramai lagi, supaya lebih ramai lagi dapat menonton sekarang ini. Sebelum kita mulakan, saya ingin beritahu kepada anda yang sedang menonton, tolong share ramai-ramai untuk sesi kali ini. Hai, saya Linda On, Halim Othman dan juga Kut Syah Kahal. Kami mulakan Tiga Talk FB Live, we're not lying, FB Live edisi kedua. Kalau minggu lepas minggu pertama, minggu ini minggu kedua kami menemui anda. Kalau di Clubhouse sudah berminggu-minggu kami temui anda. Dan pada malam ini kami sangat berbesar hati kerana bukan sahaja kami bertiga, kami ada seorang lagi yang kami namakan sebagai 3+1 kami. Plus one kami akan perkenalkan sebentar lagi. Tapi sebelum tu kami nak ingatkan kepada anda untuk bersama dengan kami tahu kami masih baru. Sebab itu kami perlu beritahu kepada anda yang kami boleh anda saksikan melalui pelbagai, boleh anda ikuti melalui pelbagai platform. Di Instagram, di Telegram channel, Telegram group, di Facebook, di YouTube, semuanya ada @3talkmy bersama Halim Othman, Linda On dan juga Kut Syah Kahal. Beritahu pada kawan-kawan bahawa Halim, Linda dan Kut Syah berjumpa semula untuk satu pengembaraan yang baru. Ya. Dan ingin saya juga mengucapkan, seperti tadi Linda dah mengucapkan terima kasih kepada mereka yang telah berkongsi pengalaman mereka bersama kami semalam. Dan semalam di Clubhouse sebenarnya sesuatu yang agak istimewa juga bagi kami kerana it was real. It was real dan kita telah mempunyai 3 tetamu khas, Nurul Deb Wahab, kita mempunyai Termina Kausji, Independent Broadcast Journalist, dan juga Azlan Shah dari Arba Foundation, di mana kami telah berbincang tentang kempen bendera putih dan juga kami amat berterima kasih kepada rakyat Malaysia yang membantu mereka yang memerlukan. Baiklah, malam ini kita akan bertemu dengan anda secara live kira-kira 1 jam lebih dan kita ada sesuatu yang istimewa kerana malam ini bukan saja kita ada tetamu, tetapi saya akan membuat satu game show secara live dan juga kita ada hadiah untuk anda malam ini. Itu yang kita suka nak dengar tu. Sebab kalau anda teruskan bersama dengan kami, ada peluang untuk anda dapatkan hadiah istimewa yang mana boleh saya beritahu kawan-kawan apa dia hadiahnya? Silakan. Okey, begini caranya. Sebelum itu saya nak minta anda untuk share dulu. Sebab mereka yang share, anda yang share adalah keutamaan kami. Anda share dulu di Facebook anda dan di penghujung rancangan nanti Halim akan tanya satu soalan. Anda perlu jawab soalan itu dengan betul. Admin kami akan pilih anda yang juga seorang sharer dan seorang yang menjawab dengan tepat dan anda bakal bawa pulang itu dia. Saya punya satu produk yang dinamakan Anarika yang apa yang anda bakal dapatkan pada malam ini. Hadiah daripada saya ialah Poise Solid Perfume. Ia adalah perfume Kut Syah. Kalau biasa kita perfume main spray-spray Kut Syah, tapi kali ini dia balm. Dia bentuk solid. Saya suka sebab dia gunakan beeswax. It's very natural. Saya mempunyai kulit yang sensitif. So kalau pakai solid perfume macam ni yang dibuat daripada beeswax, tidak ada apa-apa masalah dengan kulit saya. I love it and it smells so natural. It smells wonderful. I suka. Yes. Okay. Jadi begitu caranya untuk anda jadi pemenang pada malam ini. Penghujung rancangan Halim akan keudarakan soalan dan anda perlu jawab soalan itu untuk jadi pemenang untuk memiliki Poise Solid Perfume kita. Okay. Yang penting share dulu. Share dulu. Tolong share beritahu ramai-ramai pada semua orang yang 3 Talk kembali lagi pada malam ini. Dan malam ini juga anda boleh berinteraksi secara live. Kita nak dengar suara anda melalui talian ini iaitu 0149333306.
Saya mempunyai satu soalan sebenarnya untuk mereka yang sudah pun menonton. Terima kasih bagi mereka yang telah menonton daripada 9.31 sewaktu kita ke udara tadi. Halim pakai baju bunga-bunga. Okay. Dan bagi mereka yang sedang menonton sekarang dan rasakan mereka ni boleh menang kuis tentang lagu-lagu di Malaysia. Ya. Lagu apakah yang mempunyai lirik pakai baju bunga-bunga? Saya nak tahu. Lagu lama ke lagu baru tu? Tak boleh cakap lah. That's like a big hint already. Tapi bukan lagu Alaf ini. Okay. Bukan lagu Alaf ini. So I am watching all the messages right now. Kita tengok siapa yang boleh teka pakai baju bunga-bunga. So nanti I will repeat the question in a short while. Tapi okay, Halim. Yes. Ada sesuatu yang baru dalam penampilan Halim. Bukan saja Halim memakai baju bunga-bunga yang memang jarang kita orang nampak, tetapi Halim juga nampaknya macam rambut lebih kemas minggu ini berbanding dengan minggu lepas. Nampaknya macam terlalu pendek di tepi. Are you happy with your haircut? I'm not too happy. Okay. Tetapi I'm happy yang saya dapat haircut. Jiran saya tolong potong rambut saya. Saya tak sempat bagi instruction pada dia, kata jangan potong pendek sangat. Dia dah pakai nombor 2 ke nombor berapa. Terus dia main siu saja kat tepi. So macam mana bunyi dia, Halim? Siu macam tu kat tepi. So okey, kejap. Bercerita pasal rambut ya. There was a time di awal 2000, tahun 2000 lebih, ada satu trend di mana lelaki meluruskan rambut mereka. Maka untuk meluruskan rambut, mereka telah memastikan bahawa rambut itu panjang sampai taraf bahu adalah. Dan Halim merupakan salah satu mangsa trend tersebut. Mangsa trend, ya. Tapi ini adalah satu realiti bila saya buat kajian perkara ini, sebab orang yang berambut kerinting sentiasa inginkan, dia ada satu perasaan macam mana agaknya kalau rambut aku lurus. Dan kalau orang yang berambut lurus sentiasa ingin cuba buat rambut dia kerinting, betul tak? Ya, betul. So memang saya rasa sekali dalam hidup saya nak kelihatan rambut saya ala-ala macam M. Nasir. So terpaksa saya simpan rambut selama 1.5 tahun untuk memiliki rambut panjang seperti Hang Tuah, Laksamana Hang Tuah, aka M. Nasir. Except Hang Tuah did not have to straighten his hair, kan? Tak ada keratin treatment, semua tak ada masa tu untuk Hang Tuah. Okay, so tetapi antara mereka yang juga telah mencuba trend tersebut, ya Linda, kita jangan lupa Norman daripada KRU. Betul, ingat sangat. Ya, beliau juga telah meluruskan rambut dia, dan juga seangkatan dengan kita di era dulu, iaitu Kiran juga telah memanjangkan rambut dia, dan lepas tu dia meluruskan rambut dia juga. So Halim rindu tak dengan tampilan rambut panjang lurus tu? Tak. Saya rasa cukup sekali seumur hidup, sebab nak menjaga benda tu bukan mudah. Nak menjaga rambut tu. Saya nak ucap terima kasih kepada Alif Mukmin yang kata Assalamualaikum. Hai. My abang dan akak-akak Zulfa and Zahira di sini. Kak Linda pinjam handphone suami. Oh my god, you found the picture. Kau siap baru perasan. Oh my god. I tengah tengok message. I tak tengok. This was you have to warn me next time. I thought you had a big screen. You have to warn me. Saya rasa 2012 macam tu kot. 10 tahun lepas. Okay lah. Saya nak cerita sedikit lah sebenarnya. Sebenarnya kan, bagi mereka yang memang punya rambut ikal mayang yang lurus ya, tak pernah kena. Now you look like you have a big hair behind you tadi, Linda, sebab kepala Halim tadi belakang you. So bagi mereka yang tidak pernah kena meluruskan rambut ya, teknologi meluruskan rambut pada tahun 90-an dan juga awal 2000 ya, bukannya seperti sekarang, sebab Brazilian keratin treatment masa tu tidak lagi wujud di negara kita. Masih tak ada. Dekat tanah air kita tak ada Brazilian keratin treatment, tak ada.
Waktu dulu tahun 90-an, masa kita buat anugerah era yang pertama, yang kedua and all that semua. Bila I nak luruskan rambut, I kena pergi salon kan. Dia akan pakai metal plates tau. Linda will know this. I know. Metal plates yang berat, I tak tahu nak cakap macam mana. Bila you nak pusing, you kena pusing satu badan sekali tau. Sebab dia kena tinggal metal plates tu, dia lepelkan rambut you, dia buat macam sandwich dekat dalam this metal plates tu. Lepas tu dia katup, dia tutup. And you have to leave your hair dalam metal plates tu lebih kurang sejam kot. Lepas tu bila you nak pusing, you Lepas nak tu bau kencing kuda, betul? Oh yeah, the smell was terrible. Ya, bau kencing kuda panggil tu. Yeah, I have to take your word for it sebab I tak ingat kencing kuda bau dia macam mana. So, apa you cakap, I percaya je lah. I rasa bau, I don't know, orang pernah cakap itu bau kencing kuda, I pun ikut jugalah. I pun tak pernah bau kencing kuda. Kuda ada jawab, dia cakap, lagu Joget Kenangan Manis. Is that right? Yes, betul. Siapa yang jawab tu? Pakai baju bunga-bunga macam itu lagu dia? Ya. Siapa yang jawab tu? Ya. Muhammad Johari Abdul Jalil. Oh yes, Muhammad Johari jawab. Abdul Jalil. Saya tahu lagu Joget Kenangan Manis. Ya betul, daripada Allahyarham Sudirman. Terima kasih. Bagi mereka yang terlepas awal show tadi, saya tanya sebenarnya ada lagu yang mempunyai lirik pakai baju bunga-bunga sebab hari ni Halim mengenakan baju bunga-bunga. Dan bercakap mengenai Sudirman, antara insan yang saya rasa nak jumpa sangat tapi tak dapat, tak ada pengalaman untuk jumpa adalah Sudirman, ya Rashad. Saya pernah buat satu prank call dekat dia. Serious? But I was very young. I was in school. Sebab sebenarnya, bagi mereka yang mungkin tak tahu ya, sebenarnya ibu bapa saya, arwah bapa saya dan juga ibu saya sebenarnya telah mengambil bahagian dalam Bintang RTM pada tahun 1976, seangkatan dengan Sudirman. Tidak menyanyi? Menyanyi. Wah, Kutsia, maknanya you ada bakat menyanyi ke Kutsia? Your mom. No, I said my parents, not me. Wait, hold on. You biasanya kalau mak bapak boleh nyanyi, anak boleh ikut. Betul. You yang tu I rasa you kena tanya kerusi dan tali pinggang kat dalam kereta I. Lepas tu you kena tanya dinding dan semut dalam bilik mandi I. Sama ada merdu atau tidak, saya tak pasti. Tapi saya cuba, Halim, saya cuba. So your mak awak pernah masuk Bintang RTM? Bersama dengan arwah bapa saya, mereka dikenali sebagai Al Jeffrey dan Suraya. Majalah-majalah seperti URTV dan I think URTV masa tu actually they used to cover Bintang RTM every year. Dia orang telah menggelar ibu bapa saya Sunny and Cher of Malaysia. Wow. And my parents and Sudirman sebenarnya dua-dua berjaya masuk ke peringkat suku akhir. So my parents got into the semi-finals, tetapi lepas itu tidak dapat diteruskan perjalanan ibu bapa saya dalam Bintang RTM, tetapi saya pernah pergi ke Angkasa Puri sebagai seorang kanak-kanak yang kecil pakai selipar yang yang ada bunyi itu kan, bila kita jalan dia ada bunyi. Dia ada bunyi bising tu. So yes, I remember. So saya telah pergi ke Angkasa Puri untuk menyaksikan salah satu daripada persembahan Bintang RTM. Dan seperti yang kita tahu, Sudirman telah menjuarai Bintang RTM pada tahun 1976. Jadi arwah bapa saya pula tu, lepas tu dia memang kerja dekat press dalam bahagian sales. Dan salah satu nombor telefon yang telah ditulis di dalam buku telefon dekat rumah saya masa tu ialah nombor telefon rumah Allahyarham Sudirman. Dan saya masa tu minat sangat dengan lagu-lagunya, dengan albumnya. Lepas tu dia masa saya di bangku sekolah ke sekolah rendah, dia ada keluar satu album dengan lagu I No Corrida, iaitu lagu ciptaan Quincy Jones, telah dinyanyikan semula oleh Sudirman, dan juga lagu Twinkle Twinkle Little Star. Jadi saya masa tu, saya jahat jugalah, saya tak minta kebenaran bapak saya, boleh tak pakai telefon, nak telefon Sudirman. Jadi saya telefon. Masa tu mak bapak saya kerja, jadi saya nampak nombor telefon tu, saya telefon. Lepas tu dia angkat telefon tu, dia kata hello. Saya punya takut, I hung up, man. I hung up. Lepas tu I takut macam telefon tu nanti akan bagi tahu mak bapak I, anak kamu kan hari ni dia buat jahat, dia telefon Sudirman. Lepas tu dia hang up. But that was my story lah. Yeah. I was so in awe, terlalu kaget. I was in such a shock yang dia angkat telefon, dia kata hello. Lepas tu I tak tahu apa nak cakap.
Terus saya letak telefon. Lepas tu menggigil sebab takut. At least dapat juga dengan suara Abang Ilham Sudirman kan melalui phone Alim. Walaupun perkataan tu hello, you had me at hello. You had me at hello. Okay, kita ada satu saya cuma nak beritahu pada anda yang sedang menonton sekarang, sebenarnya ada cara untuk anda berkomunikasi bersama dengan kami. Ya. Anda boleh hubungi kami terus untuk berbual dengan kami. Nombornya ialah 014-933-3306. Kalau kita tengok ada Tiga Talk dekat Facebook Live sekarang ni dah pinkan number dia. Ya. Dan beberapa minit dari sekarang kita akan panggil Michael Ang untuk masuk ke dalam studio kami. Yeah. Dan kita ada seorang penonton kita yang meninggalkan voice note di WhatsApp kami. So mari kita dengarkan bersama-sama. Dengarkan ya. Assalamualaikum, Linda On, Ali Osman, Kusiak. Linda On, Ali Osman, Kusiakaha. Saya Afnan dari Kota Baru. Saya cuma nak ucap ribuan terima kasih kepada Linda On, Kusiakaha, Ali Osman sebab banyak menghiasi zaman kanak-kanak saya ataupun zaman remaja saya yang sekarang saya rasa saya rindu. Contohlah benda yang saya rindu, Roda Impian saya Putar Ya Halim. Lepas tu rindu bila dengar Radio Era dengan DJ-DJ, semua DJ ni lah. So benda tu seakan-akan sinonim. So bila ada medium TikTok ni saya rasa kembali ke zaman saya yang dulu. Dan saya ucap terima kasih sebab buat medium ni. So kita seumur hidup ni masih lagi berpeluang lah untuk dengar, tengok Linda On, Kusiakaha dengan Ali Osman. Terima kasih. Wow. Sama-sama. Saya amat menghargai apa yang beliau telah kongsikan bersama kita. Ya. Do you miss the past? Me? You're asking me? Kita semua. Adakah kita rindu dengan zaman atau tahun-tahun yang lampau? Saya terus terang cakap, saya rindukan keakraban kita dulu. Waktu zaman saya rindukan the meetings, the brainstormings, the shows, the events yang kita pergi, Pesta Bola Era, konsert, Anugerah Era, naik bas sama-sama dalam bas Halim Cerita Hantu. You know, I miss all that. Dia macam dia adalah satu family yang kita tidak terpisah, tapi keadaan masa yang memisahkan kita. Satu family yang saya rindu. Kalau dapat patah balik semula ke zaman tu, saya rindukan itu semua. It was fun, memang. Yeah. Tapi sebelum kita pergi kat situ, kita ada sedikit masa kat sini. Adlin tadi kata silap nama dia. Dia nak minta KK nyanyi sikit. No. Ya, okay. Kalau mak bapak boleh nyanyi, anak boleh nyanyi sebenarnya. Sebenarnya saya dulu selalu nyanyi untuk buat orang ketawa. Sebab suara saya yang sebenar saya simpan. Dan sebenarnya lagu yang saya nyanyikan adalah yang untuk buat kawan-kawan saya ketawa ya. Saya buat suara gedik untuk kawan-kawan saya menyanyikan lagu Sudirman. Okey. Terimalah lagu. Terimalah sebuah lagu gedik. Ya, okey, lagu dia tak gedik. Lagu dia is a beautiful song. Tapi saya buat suara gedik, saya nyanyi lagu tu you. Okey dah bersedia. Apa judul lagu itu dulu? Nilai Cintamu. Nilai Cintamu. Saya tahu lagu. Yes. Okey, kita dengar. So, lagu dia memang lagu merdu ya, tapi bila saya nyanyi itu sebenarnya sebab kawan saya dulu kalau ada yang murung, saya buat suara ni, saya nyanyi lagu ni, garanti dia akan ketawa. Garanti akan ketawa ya. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan sekian, live secara langsung eksklusif dari kami di Tiga Talk. Terimalah Kusiakaha dengan lagu Nilai Cintamu. Versi gedik. Pernah dulu ku fikirkan tanpa cinta tak mengapa. Setelah kau pergi ku rasakan. Macam tu lah. So yes, that's what I do to make my friends. Yeah. Baru di hati. Kejap Kusiak. Ku tanya. Buat nilai cintamu. Kusiak.
waktu you bos kita orang, you tak tunjuk perangai macam gini kan? No. Kau Abang salah. masih kapan benda ni? Sebab I tahu kalau you waktu bos dulu, you tunjuk perangai macam gini, anak-anak buah mesti macam, Oh, naik kepala weh. Naik kepala. Semua tak nak dengar cakap aku nanti. Thank you. Okay, Ya, thank you. itulah dia. Thank you. Yes. Oh man. Betul Diharapkan anda terhibur dengan versi gedik tersebut. Yes, Okay, betul lah. Ya, okay. kita- Betul lah kita- kata nanti sekejap. Betul lah kata Azlan Shah semalam. Di dalam garangnya ada miau-miau. Arif Iman Abdullah, I've never seen this side of Qudsia Kaha masa dekat Astro. She's so much fun. Baru tahu Arif. Dan saya nak bagi tahu Arif menonton kita daripada Los Angeles, Amerika Syarikat. Wow. Okay. Great. Arif, I am still single. Bukannya I nak tackle you. Tapi manalah tahu you ada real estate punya mogul dekat LA tu yang mungkin kesunyian dan inginkan pen pal atau sahabat di Facebook. Yes. Think of me. Dan juga who knows, siapa tahu satu hari nanti kita bertiga akan membuat rancangan ini live dari sana. Oh InsyaAllah, my goodness. insyaAllah. InsyaAllah. Okay, Kalau saya boleh. nak ingatkan, Ya. nak ingatkan kepada anda yang menonton sekarang, please tekan butang share. Kalau you ada page, tolong share. Beritahu kepada ramai orang lagi yang Halim Othman, Linda On, Qudsia Kaha sedang bersiaran secara live sekarang ini. Dan kalau anda sudah pun tekan butang share, anda tonton show ini all the way sampai nak habis nanti. Halim akan ajukan satu soalan. Ya. Dan kalau anda boleh jawab soalan itu dengan betul, saya akan hadiahkan kepada anda barangan daripada produk jenama saya, Anarika, iaitu Poise Solid Perfume seperti anda lihat di gambar ini. Poise Solid Perfume untuk anda dapatkan pada malam ini. Okey, hanya dengan menjawab soalan Halim melalui ruangan komen di Facebook Live. Tapi sekarang yang paling penting ialah tolong share, ramai-ramai share untuk sama-sama kita meriahkan lagi 3 Talk pada malam ini. Thank you very much. Ya, betul. Dan juga anda juga di Flower seperti Adahan tadi untuk bersama kami dalam pengembaraan baru kami ini iaitu untuk memberikan apa jua idea yang ingin anda saksikan dalam rancangan 3 Talk di Flower untuk anda berkongsi apa saja pendapat bersama dengan kami. Sebenarnya kita ada Telegram group yang anda boleh join kami untuk bagi pendapat anda. Maybe you can cakap minggu depan jemput sekian-sekian, buat topik sekian-sekian. Instagram, Facebook, di YouTube, macam-macam cara untuk anda bersama dengan kami di 3 Talk pastinya. Dan malam ni juga sebagaimana anda telah ketahui, kita ada pengarah penerbit Michael Ang bersama kita, dan kalau anda ada apa-apa soalan untuk beliau, anda boleh tanya di tempat pertanyaan di dalam Facebook Live ini. Itu dia wajahnya. Assalamualaikum, Michael. Assalamualaikum. Apa khabar, Michael? Baik. Sorry Michael. tak reti buat background tu. Tipu, you are a director. Tipu. Itulah dia. Tu I tak reti pakai benda tu. Aduh, hai. Michael, pertama sekali terima kasih banyak-banyak sebab awak sudi jawab DM saya. Saya betul tak sangka sebab I've been following your Instagram dan Thank you. I really enjoy you punya post. Apa yang boleh saya katakan ialah saya terus terang cakap, wahai kawan-kawan di 3 Talk, dulu saya tak kenal siapa Michael Ang. Tapi setelah banyak kali keluar kisah Michael Ang, lepas tu tengok dia punya drama, tengok dia ada berlakon sikit-sikit macam, he's not bad, he's good. Lepas tu saya pun follow dia dekat Instagram. Saya tengok luahan dia, kelantangan dia bersuara. Memang dari masa ke masa ada kecaman-kecaman daripada netizen dan sebagainya. Tapi terus terang cakap, Michael, kebanyakan apa you tulis, I agree. I puas hati. I pun geram sama dengan you dan I cakap you berani ya, Michael. Memang berani. No, it's good sebab sudah tiba masanya orang seni pun boleh bersuara lantang juga. You know, takkanlah selebriti dan artis dan penggiat seni semuanya berdiam diri, you know, because everybody has opinions, feelings. So, Michael, apa khabar? Dah berapa hari dekat dalam rumah ni? Dah sebelum raya, sebelum puasa dah tu, because I had a close contact with a COVID patient, so dah kena
Kuarantin 2 minggu, lepas kuarantin 2 minggu puasa, lepas tu PKP, sampailah sekarang. Bagaimana Michael menghabiskan masa dekat rumah tanpa bosan? By nature memang senang sebab I memang suka duduk rumah. Kalau I tak kerja, I memang selalu duduk rumah je. I memang tak suka keluar pun. So lagipun bila duduk rumah ni banyaklah boleh masak, memang I suka masak pun. So every day I just finish my time dengan memasak, main dengan anak-anak, ajar anak, homeschooling. Sepatutnya dia pergi sekolah tapi tak boleh pergi sekolah, so ajar dia lah, spend a few hours homeschooling dia. Okay. Michael, hari ni juga saya mendapat inspirasi untuk buat satu game show yang dinamakan Name That Michael. Itu kita simpan dulu kerana di dunia ini ramai orang-orang yang terkenal yang punya nama Michael. Ya ke? Jadi itu adalah pembayang kepada semua penonton kita. Pada malam ini kita ada game show. Linda juga ambil bahagian. Kusya ambil bahagian. Ya, saya cuba. Ambil bahagian. And full disclosure, kita tidak tahu siapakah yang dimaksudkan oleh Halim sebab kita pun belum tengok lagi. Pembayang-pembayang dan dia punya clue semua kita tak tahu. So kita sama-sama nanti kita cuba jayakan game. Ada satu komen di Facebook Live kita ni. Azhan Ali katanya makin sihat Michael, kenangan terindah dapat jadi ekstra bawah arahan dia, Perempuan Tanpa Dosa. Jauh dia travel tu sebab I shoot Perempuan Tanpa Dosa dekat Terengganu tu. Tapi kita ada import lah pelakon daripada KL untuk berlakon di Terengganu. Okay. Michael, boleh tak kawan-kawan boleh saya mulakan dulu soalan? Ya, betul. Silakan Linda. Okay. Michael, saya tengok kalau di Instagram Michael, back to your Instagram punya cerita ni, Michael agak lantang bersuara. Seperti anda tengok apa yang ada dekat belakang saya sekarang ni. Nak buat demonstration tak boleh. Memang janganlah, nanti lagi merebak COVID lah apa semua. You bising, banyak bising lah. Curahkan semua tenaga korang. Apa pergi dapatkan lebih banyak vaksin ke? Apalah macam-macam cerita lah. Kejap Michael, belum habis ni. Baca you punya ni, I suka. Ini part ni I suka ni. Sebab I ada kedai makan. Kedai makan pukul 8 kan tutup. Dah lah orang tak boleh dine in. Apalah bising. Ada jalan lain untuk menerus. Actually Michael, dalam pada you macam gini. Dulu saya diajar oleh Coach Sia. Dia cakap dengan saya dalam meeting, you jangan cakap you tak suka ataupun you membantah sesuatu yang dicadangkan oleh orang lain tanpa ada cadangan. Dia selalu marah I. Kalau I cakap I tak suka plan A, what's your plan B, Linda? If you don't have nothing to say, you shut up. I didn't ever say shut up, but yeah, that was kind of like the gist of it. That was kind of the gist of it. She can sing. I think that is a good way. Tapi kalau you tengok apa-apa yang I post, I'm not pro-government or I'm not pro-pembangkang. Apa government yang buat bagus, I sokong. You know, one thing I like about you is that bila you marah about something, you cadangkan something. You suggest something. Itu yang I suka. So Michael, the soalan is that apa yang membuatkan you begitu berani dan lantang, dan adakah kegeraman dalam diri you telah mengeluarkan benda-benda itu di Instagram, Michael? Bukan. I selama ni, because to me, okay, honestly, bukan nak riak ke apa, PKP ni tak ada efek ke I. It has no effect to me. Kau nak tutup lagi setahun pun aku tak kisah. You know what I mean? Tapi what I read and all this, kadang-kadang dia membuatkan bagi kau satu rasa, maybe it's time for me to say something, and I have these followers, rather than I post benda-benda bodoh, I OTPD, itulah ni lah. Lebih baik aku buat sesuatu yang mungkin ada orang akan dengar. And then, but to me again, when I post, orang selalu salah faham. I post, kadang-kadang netizen ni suka, kau post nanti, oh kau ni pengampu lah. Bila kau jadi pembangkang, oh kau ni pembangkang. Kenapa kau pilih ni? Kau juga dulu yang pilih. Tapi John, kalau baca, I post, I tak pro siapa. If the government does good, I'll say they do it good. Tapi kalau dia buat benda yang bodoh, aku akan cakap dia buat benda yang bodoh. I think as a citizen of Malaysia, we should have that right to suarakan. Tapi orang yang bersuarakan tu juga, kau janganlah jadi lembu yang ada pasang anting-anting kat kau punya hidung tu, kena tarik kau ikut je. You know what is right is right. What is due for compliment, bagi. Apa yang kau rasa salah, cakap yang salah.
Simple as that. But when you say that this person is do salah, you kena juga bagi tahu kenapa you think dia buat salah. Yes. What else you should do to make it right? Maybe what my suggestion pun ada yang bodoh juga. Ada juga suggestion I yang salah. Mungkin. Tapi dia, betul, itu dia selalu cakap. Adakah aku yang bodoh? Kalau saya cakap ni bodoh, tolonglah beritahu saya. Michael is very humble, tapi kadang I rasa macam you tak bodoh, tapi you cuma nak show yourself you're very humble. Mungkin suggestion aku ni bodoh, tapi at least you bagi suggestion, bagi cadangan. But to me memang kadang-kadang I pun tak tahu apa yang suggest tu betul ke salah. Maybe it's just whatever is in my mind and what I see, what I read. But again, tak ada semua suggestion seseorang tu, even though when you're in a meeting for a project, you're not always right. Kalau orang yang selalu right tu memang aku last meeting lah aku dengan kau. Kalau semua kau je yang betul, orang lain cakap kau tak nak dengar. Ya, paling kita benci Pak Pacak dan juga orang yang dia tahu benda tu sebenarnya tak betul, tapi dia tak nak bagi tahu. My big boss was this man yang dia memang kalau dekat dalam meeting, dia akan marah, dia akan tengking, tapi dia akan tanya, apa yang saya cakap ni betul ke salah? Sebab kalau salah, you better tell me now. Yes. Before I make a bigger mistake, you better tell me now. So, you know, and that's why kita punya tanggungjawab kan, nak bagi tahu. Tak kisahlah bos besar ke apa, tapi I rasa lebih salah besar kita kalau kita tahu keputusan yang dibuat tu ada kesilapannya dan kita biarkan begitu sahaja. Yeah, just because we want to be in the good books. You know, I learned this way also masa dulu I bekerja bawah Tan Sri Halim Saad. Dia kalau dalam meeting, dia akan maki orang macam tak ada dunia lain. Kalau kau kena maki tu macam lepas kau keluar pada bilik meeting tu, kau nampak macam ni je, kecil je kau. Sounds like my ex-boss. Okay. Sounds like my ex-boss too. Bila dia maki, they always ask this thing. You tell me, am I wrong or am I right? If I'm wrong, you tell me now. Don't after when you leave the room, korang pergi bergosip-gosip kat luar tu, cakap aku bodoh ke apa. Kalau kau nak cakap aku bodoh, kau cakap aku bodoh sekarang. Yes. Okay. You know, I think that is the right way because nobody is perfect in this world. Ada orang, setiap orang ada pendirian dia. So sometimes your pendirian is salah, sometimes your pendirian is correct. So there's always room to talk. Tapi janganlah sampai kau menghina ke, kau masukkan mak bapak ke, masukkan pasal agama ke. I think that you shouldn't touch lah. And about body types. But I ada last time also, I ada lah she was my superior. Masuk lift, I tahulah dia tak suka dengan cadangan I. Tapi masuk lift dia kata, Kok Sia, you put on weight Wow. I mean, really? You know, and you call yourself a leader, I tak faham. Yang tu I tak faham. Why get personal? You know, sebab kalau kita tak suka etika kerja, kita cakaplah pasal etika kerja, ni panggil hodoh lah, ni lah saiz badan lah, rupa rambut lah, hidung pesek ke apa benda. It's got nothing to do with it, right? Itu orang tak ada modal nama dia, dah tak ada idea, dah ada kekeringan, dah don't know what to say. Cakaplah tu because it's the easiest way to attack someone. Yes, exactly. Okay, Michael, saya nak tanya sekejap. Sebab tadi Linda dah tanya pasal Instagram ke? Linda nak tanya lagi ke atau? Sorry, sebelum Kut Sia tanya lagi, satu lagi. I bacakan apa Michael punya post hari ni. Apalah nak jadi kat Malaysia ni? Kibar bendera putih kena maki. Okay, untuk pengetahuan Michael, bendera putih kita tajuk malam tadi dekat Clubhouse. Yeah. Oh, okay. It was good, really good. Okay, so kibar bendera putih kena maki. Nak buat demonstration tak boleh. Dalam kurungan, memanglah jangan. Nanti lagi melibat COVID. Satu menteri cakap 10% saja kes COVID dari kilang dan pejabat. Lockdown tak payah. Satu lagi cakap hampir 80% kes COVID dari kilang dan pejabat. Lockdown harus. Sekarang Julai 19. Nak tunjuk perasaan kat Parlimen suruh buka. Okey, betul. Bukan hari ni Julai berapa? Hari ni 2 hari bulan. Macam mana you boleh tulis Julai 19? Kita baru sampai. Oh, sekarang Julai 19 nak tunjuk perasaan. Okey, Kak. No, I faham. Apa ni? Kita faham. I Cina. Kau Cina, kalau kau Melayu aku tak faham kau punya bahasa. Okay, Michael. Okay guys, apa kata kau orang curahkan semua tenaga kau orang pergi dapatkan lebih banyak vaksin ke Malaysia dan lepas tu jadi sukarelawan kat center. Kita akan sayang kau orang, taklah hari-hari nak fikir apa, nak menyumpah ke orang. I like it when you do that, Michael. Dia punya video bila dia habis cakap geram. Geram. Sekarang kalau saya dah marah sangat ke anak pun saya buat macam tu.
Trademark Michael tu. Trademark Michael. Ya. Ya, mungkin Michael. Kita nak tanya lagi soalan tentang apa yang ada di Instagram Michael sekejap lagi. Kita silakan Kak Sia dulu. Ada Robiah Muhammad Farouk yang telah meninggalkan mesej mengatakan mic bersuara untuk kami semua. Lepas tu dia buat heart. Jadi Michael ada peminat-peminat Michael ada juga dekat sini malam ni. Okey Michael, saya nak tanya Michael telah melanjutkan pelajaran dalam bidang perfilman di Australia ya. Sebenarnya apakah yang telah mencetuskan minat atau cinta Michael terhadap dunia perfilman? Okay, sebenarnya I have to say that I rasa I amat bertuah because since I was young, I tahu I love movies. Since I was young, I've always loved movies. Hidup I is balik rumah, buka TV, tengok TV, and then imagine my life will be like this. What if I do story like this? So I've always wanted to do movie. Tapi bila I melanjutkan pelajaran di Australia, typical Chinese family, typical businessman Chinese family. You either have to be a lawyer or you got to be a international business scholar or you got to do accounting. So diorang tahu, diorang ingat I belajar business. Tapi sebenarnya I dah tipu, I dah change all my that one and I took film. Oh, tak kantoi ke? Kantoi bila lepas dia dah tengok aku punya degree. Oh, wah, berapa tahun you tipu ni? Your parents kata you buat benda ni lepas tu. But I graduated, I did both. I did international business and I did 2 degree. I did international business. Okay, tak adalah tipu sangat. You did both lah. You did both. I did Okay. Alright. So I dapat tahu I kena buang rumah lah. Oh. Okay, tiba-tiba homeless. Okay. So Michael, saya nak tanya sebab Michael memang dah minat movie saya rasa daripada kecil lagi ya. Filem pertama yang telah meninggalkan impak yang besar terhadap Little Michael. I have to say P. Ramlee punya movie Getaran Jiwa. Oh, okay. When I watch Getaran Jiwa, because kalau zaman I dulu tu, RTM selalu tayang filem-filem lama ni, Batu Belah, Batu Telangkup lah, Bawang Merah. Oh yes. You know, they always have that show every night on a certain days and I love to watch that. And I love to watch Taiwan movie. At those time, the Taiwan punya tearjerker romantic love story tu. Betul. Kan famous yang masa Chin Han, Lee Chi Sa. Walaupun tu filem lama, tapi RTM selalu tayang cerita tu. Ya, betul. So I watched that. But again, I also like my soap operas of Dynasty and Dallas lah. Okay, so filem Getaran Jiwa daripada P. Ramlee. Yes. Filem yang paling menakutkan yang kalau Michael seorang diri kat rumah, Michael tak berani tonton. Evil Dead. I actually watched versi mana? Versi 1984, 1984. Oh my goodness. I actually watched the movie upside down. I tak berani tengok direct. I tengok macam ni. Okay. I faham. Yang tu memang I actually masa the first time the original came out, I tak berani tengok sampai habis. Masa dia tikam buku lali dengan pensel tu, I cabut lari naik atas. I terus lari masuk. I paling takut bila perempuan tu duduk dekat dia bersila dan we gonna get you, we gonna get you. Ya, betul. Lepas tengok tu, I buat tu dekat my mother kat dalam toilet, I duduk kat depan pintu tu bersila tunggu dia buka pintu tu. I said we gonna get you. Habis terlonde dia punya towel. So I've seen her naked. But you've only been thrown out of the house only once? Once you've been thrown out of the house? Nampak macam it should have been more times. I got thrown out of the house once when I was 22. Itu je. Yeah. Okay. Michael, hold on. I bila you cakap filem Getaran Jiwa kan, I tak pernah dengar filem Getaran Jiwa P. Ramlee. Maybe ada lagu Getaran Jiwa. Okay, lagu tu yang ada antara 2 darjat. Yes, antara 2 darjat. Antara 2 darjat. I don't wondering. Getaran Jiwa, kenapa aku tak pernah tengok filem ni? Okay. Tak, it's antara 2 darjat dengan yang nyanyi antara 2 darjat. Okay. Yang nyanyi di piano tu. Yang dengan tengku tu. Okay, last question for you Michael from me. Okay, kita dah tahu cerita seram, kita dah tahu cerita pertama atau filem pertama yang memberi impact kepada Michael, dan last kali, filem yang kalau anda tonton, anda tahu anda akan meraung, menangis dan sebagainya. Okay, I cannot watch any movie when anak tu bully mak. I cannot.
No matter how bad the movie is, I'll still cry. Okay, wait. So maknanya tiap-tiap kali anda tengok batu belah, batu bertangkuk mesti menangis? Yes, I sedih. I tak Oh, boleh kalau wow. mak didera atau mak dimaki atau mak. Ayo, kalau I macam tak itu cerita-cerita drama hari raya kat Malaysia ni, Fauzia Nawi punya tu kena tu memang you tak menangis boleh, lah tak peraung kan. tak boleh. I tak boleh. Drama tak payah. Drama kadang-kadang iklan Petronas dulu yang Betul. arwah Yasmin Ahmad. I nangis tengok iklan Petronas pun dah boleh I nangis. I pun menangis tengok yang iklan Petronas yang bila dia bawa kereta dia accident, dia ingat mak dia dah meninggal tu, dia balik rumah nampak benda tu pun dah menangis. Iklan Petronas tu yang Rosie Rashid I think berlakon. Oh, I see. Okay. Right, okay. Jadi sekarang kepada Halim pula yang ingin membuat satu game show dengan Michael. Kita akan terus now? pada game show. No, Masa ada satu soalan. Belum lagi, ada soalan. Satu soalan. Saya berminat untuk mengetahui dimensi ini mengenai kamu, Michael, iaitu sebagai seorang searching for the truth. Okay. Saya rasa soalan ini mungkin awak dah jawab di tempat lain, tetapi saya rasa terpanggil untuk tanya sekali lagi soalan ini. Mungkin ada perkara baru yang boleh dikongsikan, iaitu pengembaraan kamu sendiri untuk ke arah menjadi seorang Muslim. Dikatakan bermula pada usia 14 tahun. Boleh ceritakan, boleh kongsikan pada kita pada sebenarnya my family I boleh kata walaupun dia Buddhist, kita ada tokong Cina dekat rumah semua, all the Chinese prayers memang buat, tapi it was never in me to like really macam do it. Kalau dia kata you have to pray now, so I will just take the joystick macam ni, I pray, that's it. That's about it. I don't even know what I'm doing about it. But ever since I was 14, I've always wondered, because I jenis yang suka baca dari kecil, and I suka tengok filem, suka tengok documentary. Documentary is one of my favorite things to watch. Okay, so I've watched all this. So I've always wondered, why is there so many gods? So which God am I supposed to listen to? So I start to read macam Quran. I read the English version lah, Quran, the Torah, the Bible, the Buddhist punya sutra. I baca, at the time, because one thing about my home, I'm quite blessed dan father I memang suka beli buku. So macam-macam buku, Quran pun ada kat rumah I tu masa tu. So I just take them and I read it. So I read. So daripada umur 14 sampai berbelas tahun, 20 lebih, I was more of like every time bila I nak berdoa or I need someone to talk to or someone else to listen to me, I've always said, kepada Tuhan yang mana satu, kau dengarlah cakap aku. Because I don't know, and I have not made up my mind which one. I know it should be only one. It shouldn't be that many. I mean, it's like that many. It's like, apa? It should be just one. So I've always believed there's only one. So I've been learning, reading, and then I'm more, bila I baca benda tu, when I compare all this, one thing I learned is that semua ajar hampir benda yang sama. It's just that it has different teaching, different ways of life and all that. But other than that, everything teaches just one thing, to be a good human being. That is one thing that all of us are taught. So tapi bila I lagi baca lagi tu, I'm more drawn to Islam. I'm more drawn to that because the explanation to me is much more comprehensive and lagi in-depth. And it's not just in the surface. So from there, I learn on that. And then lepas tu, I dapat mimpi. Bila I dapat mimpi tu, baru at the same time also, sebelum mimpi tu, I have this dilemma in my life where I was like, for once, just show it to me. I've had enough of just praying to one that I don't even know. I don't even know who to call my God. I don't even know whether to call you God or to call you Kwanima or to call you this. Just give me one. Just give me a sign. And from there, suddenly, after I said that, not like immediately malam tu aku dapat mimpi, nampak sangat propa macam filem. It was like a couple of weeks. I think a couple of weeks. I can't really remember the timeline, but after quite some time, I had a dream. Okay. And the dream just shows me really strongly, okay, I think I got my answer. That's how I made a decision. Tapi sebelum I buat decision I pun tu, I ada jumpa ustaz and I mula tanya question, certain things that I'm not sure, that I just want to make sure before I actually take this leap. So after talking to the ustaz,
then only I decided to make my decision to memeluk agama Islam. Have you ever considered making this a movie? Tak ada apa yang interesting, Alim. Aku rasa lagi banyak cerita. I think mine is very easy and simple because I've done so many mistakes when I was young. You know, kaki party semua tu when I was young. When I was 25, I stopped everything. So I think my life is very simple. My life tak ada benda yang interesting sangat. Kalau nak interesting is my family side. Tu macam dynasty sikit lah family aku tu. Ada bini juga semua tu. Wow, okay. Wow. Thank you for sharing. Thank you for sharing. Saya nak kongsikan dengan Michael, ada satu komen daripada Ashan Ali. Dia kata sebab tadi Michael cerita kata tak tahan tengok cerita atau filem di mana ibunya diderhaka ya. Dia kata jadi Mike tak bolehlah mengarah cerita anak derhaka. Boleh dah banyak I buat. Tapi menitiskan air mata tak daripada kerusi pengarah tu? Kalau pelakon tu berlakon bagus, menitislah air mata. Wow. Kalau tak aku menjerit lah. Okay. Tapi ada there's one that I really write when I did, I think it's my first job dengan Zul Arifin. Tajuk dia Anak Rintik. Anak Rintik tu in a way I wrote it, it's a bit like me, but tapi untuk dramatik kan aku kena buat lah dia miskin. Okay, kalau buat dia kaya tak dramatik kan. So kena buat dia miskin. Mana konflik dia? Tak ada konflik. Mana konflik dia. So it's like when I was kid, I remember I'm very rude when I was a kid. Sampai sekarang pun aku kurang ajar. But I'm very rude as a kid. I jadi saya cakap lepas even though I was a kid. You know, where I actually, because me and my father, we have this very weird relationship where I berani maki father I. And I always threaten my father. I always threaten, it's like, if you don't want to give me the car, why the hell you want to fight me from my mother? Because my mom and dad divorced. I see. So he took custody of me. So I selalu guna-guna benda macam tu tau. Oh, you ada leverage lah. Ada leverage lah bila kata, aku nak kereta tu tak nak bagi. Kalau kau tak nak bagi aku kereta, kenapa kau nak rampas aku daripada mak aku? Kalau aku dengan mak, mesti mami bagi aku kereta tu. Pandai dia. You know what I mean? So I was very rude. So that movie when I did it was about father and mother, but father and son, but again with another mother, but I just twist the mother part where the mother is the bad person. Okay. So cerita dera ni semua boleh buat. Boleh buat lah. Boleh. Kalau pelakon tu bagus. Your favourite actor siapa, Michael? Actually, I tak ada favourite actor. I cuma ada actor yang aku suka bekerja sebab dia orang tak banyak songeng. Siapa Yang selalu kerja dengan I lah. Ukasha, Kamal Adli, Mama Empo. Itulah dia. Saya tengok muka yang sama je kalau Mira Filza, Waina. Okay, kalau awak tak ada masalah dana, okay, kalau wang tidak ada masalah, filem yang macam mana merupakan impian kamu, Michael? Dan pelakon itu awak boleh pilih siapa saja, Malaysia dan juga di luar negara. Pelakon aku tak kisah because to me everyone has talent. Tapi cerita yang I nak buat balik ialah Ranjau Sepanjang Jalan. Oh. Cerita lama tu. Okay. Buat balik, kita semua boleh pergi audition. Kita semua boleh pergi audition. Ya, saya nak audition. Nak audition. Ranjau Sepanjang Jalan. Okay. Excellent. Mike. Okay. Kita memang banyak soalan nak tanya. Teruskan Linda. Ya, Michael. Boleh tak kalau saya katakan yang Michael ni, ini kita alih sikit bukan tentang dunia hiburan sudah, tentang kelantangan Michael dan sebagainya. Boleh tak saya nak katakan yang Michael ni seolah-olah berbunyi, bersuara bagi pihak orang yang takut untuk bersuara. Macam saya macam geram je nak bersuara, tapi kadang-kadang saya takut nak bersuara. Yes. So kadang-kadang apa yang you suarakan tu seperti on behalf of you, Linda. Nah, bila aku baca kan, macam isi hati aku yang dia tulis ni. Tu yang tadi ada komen tu, yang dia kata Mike adalah suara bagi kita semua. Ya, so ada tak Michael rasa yang sekarang ni sedikit sebanyak, walaupun ada kecaman-kecaman sikit, ada netizen-netizen yang kurang suka, yang mengecam dan sebagainya, ada tak sedikit sebanyak you rasa macam you ada sedikit berbunyi, bersuara untuk rakyat, untuk orang ramai? Sejujurnya memang tak. Apa yang I suarakan is what I feel. And I rasa apa I feel ni can represent what other rakyat feel. So orang lain yang kat luar yang rasa. Tapi cuma sebab kita ada followers kan, kita selebriti. So bila kita cakap lagi banyak orang dapat perhatian. Tapi
again, pada mulanya, I kadang-kadang pun I terfikir, kalau I cakap ni, sasa aku kena blacklist ni. Katakan kalau Cam ni yang jadi ni, yang jadi ni, mampu. Lepas tu fikir balik, lantaklah korang. Aku dah ada kontrak 4 tahun. Nak tak nak pun tetap dapat gaji. Cakap je lah. Tapi betul, Michael. Actually sebenarnya, I have to say this sebab saya dah melalui I think about 5 atau 6 menteri yang bertanggungjawab especially dalam bahagian komunikasi dan penerangan yang juga perfilman dan sebagainya pun tertakluk di bawah kementerian tersebut. And it keeps changing. Every few years it keeps changing which ministry it goes to. Tetapi artis yang kena gam, pengarah yang kena gam memang berlaku di Malaysia. Dekat Singapura saya tak pernah dengar lah. Mungkin ada juga, tapi saya kurang arif sikit tentang dunia perfilman dekat Singapura. Yang saya kenal dulu is Olis Media Corp yang akan keluar dia punya TV series dan sebagainya. Tetapi dekat Asia lazimnya memang artis dan pelakon dan pengarah boleh kena gam. Sebab Shah Rukh Khan pun saya ingat dia telah mengambil seorang pelakon daripada Pakistan. Tetapi waktu tu agak genting hubungan antara Pakistan dan juga India. Filem yang diambil pelakon daripada Pakistan ni, dia kena drop pelakon tersebut sebab terlalu banyak ugutan terhadap diri Karan Johar. Karan Johar is the one. Karan Johar buat filem, he had to drop this actor. Sebab the actor is from Pakistan. Dan pelakon tu pun walaupun berbakat, tapi orang Pakistan sendiri tak nak dia berlakon dekat Bollywood. Sebab dia kata, you are a traitor sebab you pergi dekat Bollywood. So, how do you feel about this, Michael? Di mana tiba-tiba pengarah dan pelakon dipaksa menjadi alat politik juga. Dan tidak boleh exist untuk seni. Okay, kat Malaysia ni benda ni tidak dinafikan. Memang benda ni, I can tell you, memang terjadi. Memang ada stesen kadang-kadang, tak boleh pakai artis ni sebab kita nak gam dia. Tak nak pakai. Kadang-kadang tapi sekarang, dia, to me, I feel it's not much of the politician anymore. It's more of the station themselves. So, siapa yang ego ni? Stesen ke atau ada pengurus dekat stesen tu yang ego tak suka dengan pelakon tu ke atau macam mana? Macam tak biasa kat Malaysia ni. Ada kabel fiber optik. Okey lah bila kabel fiber optik tak apa. Lambat lagi. Aduh. Fiber optik kau dah pergi tempat lain, kau pun bye-bye. Aduh. That is the fact. Just terima hakikat tu. Tapi again, I don't feel that is right. I think people, orang seni ke atau apa-apa pekerjaan lah, you should be value based on your work and what you have done and what you can do. Not what you have to do to get the job. You know what you have to do, what I mean by what you have to do is tak perlu kau nak pergi menjilat-jilat, pergi sana macam tu. Tak payah. You know, it should be more of what you can do. Tapi memang ada stesen kata aku tak nak artis ni, aku tak nak artis ni sebab artis ni banyak buat dengan stesen tu. Ni pula tak nak ni sebab banyak dengan stesen tu. Dan nanti stesen ni kata, aku dah pakai kau banyak sangat, aku berhentikan kau kejap. Stesen ni dah tak nak pakai kau sebab kau dah banyak sana. Kesian pelakon tu. You know what I mean? Yes. So benda-benda macam tu, I think it shouldn't lah. It should be more what you can do, you know, value yourself with do. Tapi kalau artis-artis yang buat hal tu, memang aku pun setuju kau gam dia. Ya, betul. Dan ada satu komen ni daripada Khairul Niza AH. Voice to the voiceless. Memang ramai selebriti yang berani bersuara ikhlas akan jadi macam tu. Tapi yang berkuasa tak suka sebab bila selebriti bersuara, keluhan tu gets amplified katanya. Wow. Okay. Ada soalan dari Fitri Nizam untuk Michael Ang, katanya, kenapa penerbit industri filem Malaysia kurang buat filem taktikal mengenai tentera kita? Senang je sebab 10 kali buat 10 kali pun korang tak pergi tengok, filem tu flop, siapa nak buat lagi? Siapa nak buat filem rugi? There you go. Itu jawapan dia. Straightforward. Actually, it is true. Sebenarnya tak tahulah whether Michael ingat ke tidak, tapi saya memang sebab kita membesar, saya rasa lebih kurang pada waktu yang sama. You're Gen X. Sama juga dengan kita orang. Yeah. And I think Gen X akan ingat pada tahun 80-an dan ialah kita punya Perdana Menteri masa tu terpaksa mengadakan satu kempen, belilah barangan buatan Malaysia. Yeah.
termasuklah juga mendengar dan memilih lagu-lagu daripada artis Malaysia dan menonton filem-filem daripada syarikat penerbitan, pengarah dan juga sutradara Malaysia dan sebagainya, right? It is, tapi sebab ada perception at that time, alah aku ada RM20 baik aku tengok cerita ni daripada aku pergi tengok cerita Melayu. You know, so tapi Michael, do you feel that sekarang ni sebenarnya sokongan tu mungkin ada lebih sikit berbanding dengan dulu? I think perkembangan perfilman kita dah makin way better than before. Like what Sia said, dulu tu kalau ada RM20 lebih aku tengok cerita Mat Salleh daripada aku tengok cerita Melayu tu. Betul tak? Tapi sekarang cerita Melayu ada boleh menambat hati penonton. People do go out and watch our local movie. Tapi kalau kita masih ada orang-orang yang producer yang buat filem yang sekadar buat je, atau ada financer nak finance kau duit, kau buat filem, financer bagi kau 2 juta, kau belanja 500 je buat filem tu, dan lepas tu kau tayang, kau ingat orang tengok. So we cannot give any more things that yang membodoh-bodohkan penonton, dan penonton tu akan mula run away. You have to give them quality stuff. Especially sekarang dengan Netflix and Hulu and Prime being available, kita boleh bandingkan. Ya, tapi kita tak boleh salahkan juga producer. Bukan kata producer tak nak cuba. Kalau for local TV, you all know, you all semua from broadcast kan. What makes the station wants to produce it? Because it gives rating. Because rating gives you money. Yep. Kita tak boleh lari daripada fact yang penonton-penonton Malaysia yang tengok TV yang menggunakan sistem rating tu masih nak tengok drama-drama makcik bawang. Yeah. You do something different, they don't support. Tapi diorang asyik bising, oh kenapa cerita kita macam tu. Kawin paksa. Tapi bila buat cerita lain, kau orang tak nak tengok. Ya, betul. Bila buat cerita kawin paksa, korang berjuta-juta orang tengok. So what do you expect the TV to do? Ya. Kita supply diorang apa yang diorang nak lah kan, betul tak? We still have to give what you want if we start to do something. But again now, kita dah tengok banyak improvement lah daripada segi Astro, daripada TV3, semua station try to do something. Maybe dia buat 5 makcik bawang, dia cuba bagi peluang buat 1-2 yang lebih kreatif, you know. And we can see that this creative stuff is getting tempat di hati penonton. And maybe hopefully we will have a good balance. You know, we can't say being a Malaysian, this makcik bawang drama has been built in us. Kadang-kadang kalau kau dah lama tak tengok, kau pun rindu nak tengok cerita-cerita makcik bawang tu. Betul tak? Betul. So you're going to have a better balance. Yes, at the moment, I do agree that kalau station bagi je, kau nak aku direct cerita ni macam ni lagi, bosan, babe. Tapi that is what orang nak tengok. Kalau you buat cuba kelainan, orang tak nak tengok, first thing kau rugi masa kau rugi duit, station rugi duit. But to me again also, kalau I buat drama pun, I nak orang tengok. I tak nak buat something yang orang tak tengok. Like, buang masa je aku penat kat panas tu jerit-jerit, lepas tu tak ada orang tengok. Betul. Betul tak? Betul. Okay, Halim. Yes. Apakah soalan seterusnya bagi Michael? Masa telah pun sampai. Saya nak, tapi sebelum tu, saya ingatkan dulu, tolong share. Minta tolong pada anda yang sedang menonton, minta share live ini di Facebook anda, kerana hanya yang share sahaja yang boleh jawab soalan ini dan bakal memenangi hadiah yang kami sediakan daripada Anarika yang merupakan Poise Solid Perfume. Harganya bernilai RM85. Okey, Halim, apa soalannya? Michael, let's get. I'm ready. Saya sedia, Halim. Kita tak tahu ni. Ini adalah satu fakta. Sampai bila-bila pun anda akan sentiasa diingat oleh sejarah sebagai tetamu pertama 3 Talk. Kita berikan tepukan untuk mereka. I pertama ke ni? Yes, anda adalah first guest. This is only our second show. Yes. Anda adalah tetamu yang pertama dan nobody can take that away from you. Maka kerana itu, saya ingin memperkenalkan game show yang bernama Name That Michael. How does the game show work? Yes, kita akan lihat gambar yang pertama. Okay, gambar yang pertama anda diminta meneka siapakah Michael yang pertama ini. Oh, okay. Michael Jackson lah. Tengok orang ambut dah tahu. Kita tengok sama ada Michael Ang meneka betul ataupun tidak. Jawapannya ialah yes.
Michael Jackson. Itu adalah yang pertama. Rambut dia dah kenal. Rambut dah kenal. Yes. Yang pertama dikira agak mudah. Kita pergi kepada Michael yang kedua. Okay. Oh. Michael yang kedua. Okay, saya rasa saya tahu. Okay, Linda tahu? Kecil sangat tak nampak. Michael. Saya tahu ya. Ya, saya rasa sebab saya kenal dia punya bibir. Oh, dia Michael Bublé. Michael Bublé, no? No. Okay, Linda, Michael Bublé. Aku simpan dulu. Saya rasa dia macam... Saya simpan dulu. Okay. I pun agree, Michael Bublé. Michael Bublé. Could share? Michael J. Fox. Mari kita tengok. Oh iyalah, Michael J. Fox baju dia. Michael J. Fox! Yes! Okay. Dan kita akan pergi kepada soalan yang ketiga. Okey, macam mana Linda boleh ceritakan pada penonton kita di rumah bagaimana mereka nak menang pertandingan kita pada malam ini? Okey, pertama mereka perlu share. Sekarang ni anda share. Ya, sila share dulu. Halim, soalan ni belum keluar lagi kan? Soalan yang terakhir. Ya, tadi dah 2. Mereka kena pergi menjawab soalan yang terakhir ini secepat mungkin. Halim tunjukkan, pada anda, Halim akan tunjukkan gambar ini dan Halim tidak akan berikan jawapannya dulu. Okey, jawapannya akan keluar lebih kurang mungkin dalam masa 5-10 minit kot. Okey, jadi Halim tunjukkan yang terakhir inilah yang akan menjadi penentu. Okay. Kawan-kawan yang sedang menonton sekarang, please share now. Dan Halim, apakah soalannya Halim? Apakah gambarnya? Ini adalah Michael yang ketiga. Wow. Alamak. Okey, macam gini. Kita tunggu jawapan daripada... akulah tu! Janganlah beritahu sama-sama, Michael. Anggaplah tidak ada apa-apa yang berlaku. Kita ada pemenang yang mana saya rasa sebelum Michael Ang cakap akulah tu, dia dah jawab dulu. Kita ada pemenang dekat sini dan dia adalah seorang sharer juga untuk kita punya show pada malam ini. Boleh saya umumkan kawan-kawan namanya? Sebelum anda umumkan namanya, kita tengok betul ataupun tidak jawapan. Iyalah akulah tu, jangan kita tengok jawapan itu betul ataupun tidak. Ya. Okey, macam ni tau. I tengok kan dia punya janggut kata okey. Ini macam mirip Leonardo DiCaprio pun ada juga, rupanya Michael DiCaprio lah dekat situ. Okey, Linda, beritahu siapakah pemenangnya. Okey, pertama sekali saya ucapkan terima kasih kerana ramai yang jadi sharer kita yang share pada malam ini dan ramai yang jawab Michael Ang, tapi saya pilih jawapan yang pertama yang betul iaitu Zabidin Din Baharudin. Zabidin Din Baharudin, you jawab Michael Ang and you're a sharer too. Thank you very much. Anda baru je memenangi. Terima kasih. Barangan daripada jenama saya, Anarika, seperti mana anda lihat di sini, iaitu Poise Solid Perfume, dan semoga anda berwangi-wangian dalam waktu PKP ini. Mungkin ada D di tempat anda. Terima kasih, Linda. Saya nak tanya Michael, di manakah gambar ini diambil dengan bilakah? Ingat tak? I think gambar ni last year masa I buat recording Mask Singer. Masa I recording Mask Singer. Dekat mana tu? Dekat Shah Alam. Tapi ni I ambil gambar dekat storeroom. Wah, glamour juga ni. Masa ni dah PKP lah masa ni. Dah PKP. Dah masa, tapi kita dalam pemulihan. Masa tu kan syuting semua boleh buat. Okey. Peringkat pemulihan masa tu. Peringkat pemulihan. So syuting semua boleh jalan. Ya. Okey, itu saja. Name that Michael. Ya, itu saja. Name that Michael. Din Baharudin, if you don't mind, boleh you PM sekarang. Tiga Talk My punya Facebook. You PM now and then we'll get back to you and to post this product from Anarika Poise Solid Perfume. Okay, so ada lagi soalan untuk Michael? Sebenarnya kalau ada soalan daripada para penonton malam ini, anda boleh bertanyakan sendiri dengan Michael. Ya. Kita punyai nombor telefon. Nombor telefonnya Linda tiada di hadapan saya. 014, kita akan ambil satu panggilan ataupun voice note. 014 9
333306. 0149333306. Anda boleh tanya soalan pada Michael, apa sajalah yang mungkin you baca di Instagram Michael tentang drama-drama yang pernah diarahkan oleh Michael. Ya. Saya ada soalan sementara kita tunggu pemanggil untuk bertanya soalan dengan Michael. Michael, kalau Michael diberi peluang membuat kembali merakamkan kembali atau memfilmkan kembali antara filem ataupun drama-drama TV yang Michael telah arahkan, yang mana satu Michael akan buat sekali lagi? Kalau I bagi peluang, I nak filmkan ke layar besar one of my telemovie, iaitu Biar Mimpi Sampai ke Bintang. Kenapa? Sebab I find at that time, sebab masa tu tak ada orang lagi kat Malaysia buat drama romantic comedy where you use really young actors. Kalau dulu kita pakai dia jadi mak orang, jadi muda. Masa tu I try by putting Elvira Loy and I got an Indonesian actor, Randy Pangalila, to be in one movie, and both of them just represent the youth. So masa tu tak ada. Lepas tu baru banyak orang buat lah. Tapi that is the first time I rasa yang kita buat really pelakon yang muda untuk berlakon sebagai orang muda. Right. You know, but I love that story because that story I just find I have rasa macam sukalah cerita tu, and it was written by Amor Rizan and I really loved it. And if I have a chance, kalau ada budget betul-betul buat, kalau you tahu kan kat Malaysia ni kalau buat telemovie 7 hari 6 hari shoot. So macam like apa boleh-boleh lah je. So kalau if I have the chance and the budget, I want to make it to a real movie. Okay, satu lagi soalan Michael. Ini bukannya untuk membuka aib dan of course Michael, you don't have to name the person. Tapi ada tak di kalangan para pelakon yang telah Michael gunakan, ada tak mungkin yang Michael tidak akan gunakan lagi? Ada sebab ada Black Book. Apa dia? Black Book. Ada Black Book. Dah ada Black Book. Dah ada 2 nama dekat dalam tu. Dulu ada 4, sekarang tinggal 2. Okay. Dulu 4, sekarang 2. So the other 2 are forgiven? Yeah, we have forgiven, we have met, we talk. Sebenarnya I tak buka aib because actually kalau nama tu pun orang pun tahu siapa. Mereka dalam live aku cakap je. Okay, it's more of like I rather not work so that we don't fight. Okay. Ini creative differences ke ataupun disebabkan masalah disiplin? Mana satu? Satu was because of finance. Duit, sebab duit. Satu lagi because of more of personal, not much of creative differences. Creative differences susah. Sebenarnya sejujurnya kalau you buat sekadar drama aje, artis-artis Malaysia ni, korang nak kutuk aku, kutuk lah. Bukan dia orang bawa homework je, datang kat set, baru minta skrip, baru nak baca, baru cakap dialog pun. Okay. Sejujurnya. Who are they? 2 orang itu? Adalah, tak payahlah aku cakap kat sini. I dah cakap tak payah nak bagi nama. Lepas tu Linda, who are they? Dah alang-alang tu kan. Aku ni kalau nak bercakap terus kasi habis. Tapi sebenarnya more of like, I tak confront diorang, I tak kata I bergaduh dengan diorang, but it's just that I try to avoid from doing work with them. That's all. Yes, okay. It's okay. Thank you very much, Michael. It's really a pleasure having you here in our show. Dan terima kasih juga kepada anda semua yang menonton, sharer-sharer yang jawab soalan tadi. Minta maaf kalau tak terpilih. Tahniah kepada siapa tadi? Baharudin. Din Baharudin, nama dia apa? Yang telah memenangi. Yang memenangi tadi. Dan Michael, ada kata-kata akhir daripada Michael untuk pengikut-pengikut Michael, peminat-peminat Michael Ang. Silakan Michael. Okay, to all of you all yang tengok program ni, I nak bagi tahu kita sekarang memang dalam keadaan yang amat susah. Tapi apa-apa pun, we can make it. Just be strong. Okay, kalau perlukan bantuan, need to talk to someone, do it. Jangan simpan diri sendiri, jangan jadi bodoh. Jangan jadi bodoh. You know, don't be yourself. There's always people out there who's willing to help. Try to reach out. Jangan jadi bodoh. Dan jangan segan. Tak ada benda yang malu. Kalau nak minta duit, nak minta makan, bagi tahu. Jangan segan, jangan jadi bodoh, jangan buat benda bodoh-bodoh. You know, we can get through this and we will get through this. Semua kita perlu bersabar and be together and help each other.
InsyaAllah. Okay. InsyaAllah. Penggunaan perkataan bodoh yang sangat baik oleh Michael Ang sebentar tadi. Ya. Okay, dan Thanks again, Michael. thank you, Michael. Thank you All so the much, best. Michael. Thank you so much for inviting me. Terima I had a kasih, great Michael. time. Ya, Thank you so I much. rasa macam tak cukup masa. Banyak lagi soalan yang nak tanya, tak apa. Next time, insyaAllah kalau kita berjumpa, dapat bersua muka, I would love to sit down and talk sebab I pun memang kaki wayang. I sekarang ni mati kutu, Michael. Dah lebih daripada setahun, bukannya okay. Last year, I only managed to watch one movie, iaitu Invisible Man. Just beberapa hari sebelum MCO, dikuatkuasakan pada 18 hari bulan Mac. Lepas tu this year, saya beranikan diri, saya pergi balik ke panggung wayang hanya untuk menonton Godzilla vs King Kong. Yes, filem terakhir. Filem terakhir sebelum. Padahal dalam 1 bulan sebenarnya wajib saya menonton 3 filem dekat panggung wayang. Itu tak campur lagi dekat Netflix ni. Saya banyak kena catch up dengan filem-filem Melayu, filem Indonesia, filem Tagalog pun saya tengah tengok sekarang ni. The Mistress. Jadi saya harap nanti dapat bekerjasama dengan Michael lah. Sure, I hope so. Thank you so much for inviting me, and this is a real good talk, and then you all should do this more biar orang lebih tahu and more topik yang boleh membantu orang kat luar. I think a lot of people need to listen to these things. Yeah. Thank you. Thank you, Michael. Thank you, guys. Good night. Good night. Bye. Walaupun tak boleh bergerak ke sana ke sini, but we are very active, and once habis lockdown ni, trust me, kita akan berada di mana-mana di Malaysia ini. InsyaAllah. Ya, betul. Juga saya ingin umumkan sebenarnya bahawa kami mengalu-alukan kedatangan anda ke dalam grup Telegram kami seperti yang Linda sebutkan tadi. 3 Talk My, anda boleh cari grup, ada 2. Satu ialah channel 3 Talk, lagi satu ialah grup 3 Talk di Telegram. Dan kami dari semasa ke semasa akan mengadakan peraduan juga hanya untuk pengunjung-pengunjung ataupun followers kami di Telegram. Jadi jangan lupa untuk mengikuti grup kami. Lepas ni terus ikut. Linda buat apa tu, Linda sebenarnya? Saya nak tunjuk Baharudin yang tadi awak menang Poise Solid Perfume tu. Pakai dia macam gini Jangan lupa. Saya cuba bau. Bau? Pakai dia macam gitu. Sapu dekat sini, sapu kat sini. Okay? Okay guys, minggu depan insyaAllah satu lagi Facebook Live bersama Halim Osman, Qudsi Akar dan saya Linda On. Dan nantikan selalu update daripada kami di Telegram dan semua social media ini, di platform-platform ini. Kami akan beritahu anda bila kami akan bersama dengan anda di Clubhouse, dengan siapa, di Facebook, dengan siapa, hari apa, pukul berapa. Okay? Kalau mudah nak ingat macam ni lah. Khamis malam kita kat Clubhouse. Jumaat malam kita kat Facebook. Buat masa ni. So every Thursday dengan Friday kita berdating sama-sama. Kita dating. Ini adalah dating di zaman COVID. Pakai cantik-cantik macam 2 wanita yang mengancam ini. Walaupun kami jauh, kami dekat dengan skrin anda. Kami insyaAllah akan sentiasa berada di sini untuk membantu anda. Sekian daripada kami, Halim Osman. Qudsi Akar, saya Linda On. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat malam.